datuk-datuk, datin-datin dan saudara-saudara sekalian. Begini ya, kita kena letak senarai keutamaan di dalam kita menghadapi ini. Mungkin saya ada 4 atau 5 perkara yang saya akan sentuh. Mungkin senang untuk rakaman tu dipisah-pisahkan, tapi urutannya mesti ambil perhatian. Dia dalam kita nak menjadi orang yang baik ni terlalu banyak optionnya, terlalu banyak, sehingga kita tak tahu yang mana dia diutamakan, yang mana tidak. Tapi saya nak bagi dalam 4-5 tip yang paling penting, yang saudara-saudari ataupun tuan-tuan sekalian, datuk-datuk sekalian ambil perhatian betul-betul. Dan benda ni ikut kronologi dia, ikut step-step dia, step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat. Sebab ada orang dia berminat nak baca Qurannya sepanjang hari, ada orang dia nak minat tengok WhatsApp dia sepanjang hari, ada orang setakat berinteraksi dalam grup-grup WhatsApp berbagai-bagai, bergaduh berbanyak, tengok ceramah itu, ceramah ini, tengok bertengkar itu, tengok orang pertama parlimen sedang bersidang dia suka tengok yang itu. Jadi ialah ini bergantung pada keutamaan, prioriti kita lah, sejauh mana kita mempergunakan waktu-waktu ini dengan bijaksana. Begini tuan-tuan sekalian, yang paling prime sekali dalam hidup kita ini sebagai orang Islam, nombor 1 sekali kena menjaga akidah atau tauhid kita. Itu prioriti yang tidak boleh kompromi. Sepanjang masa kita kena memastikan kita berada dalam tuntutan la ilaha illallah. Sepanjang waktu, walaupun di ICU sehari otak ni masih functioning, kita kena pastikan kita berada dalam tauhid. Sebab itu kita nak tidur malam pun kita tamatkan kita proses sebelum lena tu, lena di dalam tauhid. Jadi kalau ditakdirkan kita tak jaga terus pagi besok pun alhamdulillah. Jadi menjaga tauhid ini prioriti yang amat penting. Tidak ada maaf bagimu untuk kita kompromi. Dan pembuktian kita nak menjaga tauhid ini, Tuhan sebut dalam banyak ayat. Saya nak baca antara ayat-ayatnya, tuan-tuan tengok. Perkataan syahadah, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ingatlah, sebaik-baik zikir kamu hendaklah mengatakan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi kalau sesiapa yang mati dalam tauhid yang macam ini, masuk syurga. Kalau dengan tidak ada sebarang unsur syirik berlaku, selepas dia mati dalam tauhid la ilaha illallah itu dengan penuh makna, dia masuk syurga. Ada hadis mengatakan kalau dia berzina, walaupun dia berzina sebelum itu, kalau dia mencuri, walaupun dia mencuri, sebab dia mati di dalam tauhid. Sebab itu apabila orang nazak, orang pun nak mengiringinya, orang nak supaya diiringi dengan tolong tarik dia, orang tolong syahadahkan kepada dia. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, menjadikan tauhid ini asas jaminan kita, maka kita mesti berwaspada betul-betul. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjurus ke arah kita tidak boleh kompromi tentang tauhid ini. Saya nak baca antara ayatnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Surah An-Nisa ayat 36. Kamu hendaklah menyembah Allah dan jangan sekali-kali mensyirikkannya. Maknanya sembah Allah tidak ada makna. Ulama kata kalau kita ada unsur syirik, bermakna mesti kita berada dalam keadaan tauhid yang cukup sempurna, barulah ada erti kita menyembah Allah. Sebab musuh utama kepada tauhid ialah syirik. Sedikit saja terdapat syirik, tauhid kita terjejas, seluruh amal ibadat kita terjejas, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Saya nak baca sini firman Tuhan, surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kau, maknanya kepada nabi-nabi sebelum kau. Jadi kalau engkau syirikkan Allah, itu Tuhan beri amaran kepada Nabi,
bukan kepada orang lain, kepada Nabi. Bahkan kalau kita tentu sekali lah, la yahbatanna amaluka, kalau engkau syirik wahai Muhammad, wala takunanna minal khasirin, engkau menjadi orang yang amat rugi. Kita beribadat pun boleh menjadi syirik, tuan-tuan, kalau dalam ibadat itu bercampur dengan benda-benda yang mengganggu akidah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, surah Al-Kahfi ayat yang penghabisan sekali. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di akhirat, nikmat yang paling utama manusia di muka bumi ini ialah bertemu dengan Allah di akhirat, itu orang mukmin. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di akhirat, dia naklah buat amal soleh, ibadat yang diterima Allah. Falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali dia mensyirikkan ibadatnya. Bermakna waktu beribadat pun boleh jadi syirik. Kalau di luar ibadat tentu lebih-lebih lagi. Macam mana ustaz syirik boleh jadi ibadat? Allahu Akbar, dunia nak bagi mentua tengok. Allahu Akbar, nak bagi orang kampung puji, kata dia nak masuk bertanding pada hari tu ni, dia datang masjid. Banyak ni macam itu. Bermakna dia telah mensyirikkan solatnya, ibadatnya kerana manusia, kerana lain, bukan kerana Allah. Itu belum kita tengok lagi bagi derma kerana kontrak, kerana itu, kerana ini. Jadi derma tak jadi ibadat, sedekah. Jadi kalau dah beribadat pun boleh berlaku syirik. Kalau di luar ibadat tentulah lebih-lebih mudah berlaku syirik. Maka syirik itu, ayat Quran ni kata, sia-sia segala amalan kau wahai Muhammad, dan kau menjadi orang yang amat rugi. Surah Al-An'am 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kalau mereka syirik kepada Allah, sia-sialah segala amalan mereka, apa yang telah mereka buat. Bahkan dikatakan ibadah tidak dikira ibadah kalau bercampur dengan syirik. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya nasihatkan, jangan kita hanya rajin beribadah tapi kita tak memastikan sejauh mana akidah kita berada atas tauhid. Musuh utama tauhid ialah syirik. Kena belajar syirik elok-elok, kena belajar betul-betul, supaya pasti seluruh tingkah laku kita, seluruh amal ibadat kita tidak tercampur wal'ayazubillah dengan elemen syirik. Nanti orang kata saya ni ekstrim. Ini bukan masalah ekstrim, masalah ibadat kita terjejas kalau ibadat itu bercampur dengan syirik. Apa dia ibadat? Semayang, puasa tu dah disebutkan tadi, dalam ibadat pun boleh berlaku syirik. Berderma pun bila bukan kerana Allah, maka telah mensyirikkan ibadah kita. Maka dengan sebab itu dia kata kalau ibadah tidak ada unsur tauhid, tidak diterima. Seperti mana solat kita, kalau tidak ada wuduk atau wuduk terbatal, solat itu tak diterima walaupun bacaan sempurna semua. Waktu imam misalnya, pada dia jadi imam, dia terbatal, dia dengan cepat sukarela dia kena keluar, jangan teruskan semayang dia, takut dia rasa dia malu, dia teruskan semayang. Dia terus semayang, dia batal, makmum semua batal tu. Sebab dia segan nak keluar tak? Dia kena keluar. Sebab tu orang yang duduk immediate belakang imam tu kena betul-betul orang yang layak pangku imam. Tapi benda ni saya rasa tak, orang tak ambil kisah, tapi harap-harap imam tak batal lah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam banyak ayat Quran Tuhan gandingkan, beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan mensyirikkannya. Terlalu banyak tempat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, ni banyak tempat dapat. Kamu sembah Allah dan jangan kamu mensyirikkannya. Bermakna apa makna? Hendaklah menyembah Allah dengan keadaan mentauhidkannya. Kalau kita gagal buat begitu, takut-takut kita nampak volume kita buat tu banyak, tapi penerimaan di sisi Allah wallahu a'lam. Tuhan tidak melihat volume, Tuhan tidak melihat amount, tapi dia melihat kualiti. Kualiti ibadat bergantung kepada dua. Yang pertama, yang paling penting sekali, mesti ikhlas kerana Allah. Itu tadilah, mukhlisi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, surah Al-Bayyinah ayat kelima. Mereka tidak diperintah menyembah Allah, melainkan mereka mesti menyembahnya dengan penuh ikhlas, semata-mata kerana agama. Itu lesen besar untuk mendapat ibadah diterima. Yang kedua, apabila ditanya oleh satu ulama tentang mentafsir amalan solihah itu apa dia,
dalam ayat Quran, saya tak ingat ayat mana. Dia kata amal salihah itu yang pertama ikhlas, yang tadi. Yang kedua mesti selari dengan hukum syarak. Jangan pandai-pandai sendiri buat berlawanan dengan hukum syarak, jadi bid'ah. Bid'ah ditolak. Jangan duk pandai-pandai nak tokok-tokok tambah kalau benda tu clear begitu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, asas utama dalam bab ini mestilah kita memastikan kita berada dalam tauhid sepanjang masa dan kita tidak tercemar amal ibadat kita dengan kerana elemen syirik. Firman Tuhan lagi saya nak sebut, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya 25. Kami tidak utuskan kau dan nabi-nabi sebelum kau wahai Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepada nabi-nabi itu apa dia? Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku, kata Tuhan. Maka hendaklah kamu sembah aku. Sembah Allah dalam keadaan mentauhidkan dia. Sebab tu dia kata tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku, maka sembahlah aku sahaja. Jangan tengok dia sembah Tuhan tetapi masih ada puja segala izm berbagai-bagai. Itu tauhid terganggu. Ya tak? Masih hidup berbagai-bagai kerana. Jadi sembah, tengok sembah Tuhan, itu ganggu tauhid. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ada satu ayat yang saya nak baca ni, berpegang kepada tauhid yang macam ini. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita tak boleh paksa orang tu menganut agama Islam. Oh, kalau kita tak apalah jangan menganut agama lain. Itu tafsiran untuk dunia, tak boleh paksa. Di akhirat dia kena tanggung. Cuma kita tak boleh paksa di dunia. Mana kalau kita katakan kebebasan beragama dalam konteks dunia, tak apalah, kita jangan paksa. Sebab agama ni mesti dengan keyakinan. Kalau kita paksa dia tak yakin, tak ada faedah. Sesungguhnya yang nyata, kebenaran itu telah nyata daripada yang palsu. Maknanya kita nak paksa buat apa, dah nyata dah kebenaran itu. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang menolak segala taghut, taghut maksudnya selain daripada Allah, taghut semuanya, wa yu'min billah, dan dia beriman dengan Allah sahaja, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha, maka dia telah berada dan berpegang dengan satu ikatan yang amat teguh, yang tidak ada ikatan lain, tidak boleh bercerai-berai lagi. Wallahu sami'un alim, dan Tuhan amat mendengar dan amat mengetahui. Selesai yang pertama. Bermakna kita mesti memastikan kita berada dalam keadaan tauhid yang cukup sempurna. Sebab tauhid ini akan menjamin kita. Belum selesai kita tajuk pertama ni. Sebab tauhid ini akan menyelamatkan kita. Dengan ibadah yang penuh dengan tauhid ini, dia menyelamatkan kita. Firman Tuhan surah Al-Baqarah juga ayat 257, sambung yang tadi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah menjadi pelindung kepada orang yang beriman, yang beribadat macam tadi. Allah mengeluarkan mereka daripada kesesatan, iaitu kesesatan kufur, kepada cahaya iman. Walladzina kafaru, manakala orang-orang yang kufur, tak berimanlah, aulia mereka ataupun pujaan mereka, orang yang mereka puja ialah taghut. Tak kira tak nama taghut, tak nama izm ke, tak nama teori ke, tak nama ideologi, tak kira, tapi semua taghut. Maka taghut ini akan mengeluarkan, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Taghut ini akan mengeluarkan mereka daripada cahaya iman kepada cahaya yang sesat, kepada kegelapan kesesatan. Ulaika ashabun nar, orang-orang ini menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Wallahu a'lam tentang hal ini. Wal'ayazubillah. Yang kedua stepnya, kita mesti, setelah kita mentauhidkan Allah dengan sempurna, ibadah kita pun tidak ada unsur-unsur campuran dengan unsur syirik. Sebab tidak ada makna kalau kita buat ibadah kalau syirik masih bergelumang. Sebab mentauhidkan tidak Allah tidak bermakna kalau tidak beribadah kepada dia.
Beribadah pula tidak ada makna kalau tidak mentauhidkan Allah. Sebab itu ayat Quran direct kepada tauhid tak ada. Dia kata sembah Allah jangan syirik, sembah Allah jangan syirik, sembah Allah jangan syirik. Bermakna sembah Allah dalam keadaan mentauhidkan dia. Itu ditafsirkan secara mudah. Yang kedua, lepas step yang pertama tadi, apa kita kena buat? Ini letak priority yang kita nak lalui setelah berada di hujung perjalanan macam saya ni. Kita kena banyak meminta pengampunan daripada Allah, beristighfar kepada Allah. Nabi pada sebut dia sendiri beristighfar kepada Allah tak kurang 70 kali. Jadi dia maksum, telah dijamin selamat syurga, selamat daripada dosa, tapi masih beristighfar kepada Allah. Apa salah dia? Inilah kekuatan. Tuhan sebut orang yang kuat beribadah kepada Allah ini. Saya rasa ayat tadi Imam baca juga dalam surah apa tadi? Surah Ali Imran kata tadi, Rabbana innana sami'na, tadi masuk tak? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ada tadi kan? Surah Ali Imran ayat 193. Terjemahannya, ya Allah ya Tuhan kami telah mendengar seseorang yang menyeru kami. Seseorang sini ialah Rasul yang menyeru kami kepada beriman kepada Allah. Maka hendaklah wahai kamu semua, hendaklah kamu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Maka kami pun beriman sebab kami menyahut seruannya. Lepas kita beriman, kita mengucapkan Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, ampunkanlah dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, hapuskanlah segala maksiat-maksiat kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama-sama dengan orang yang beriman. Betul-betul tengok ayat ini. Lepas kita beriman dengan seruan Nabi, maka orang ni minta ampun daripada Allah. Bermakna kita mengisapi kesalahan kita yang lampau, sedar atau tidak. Setelah kita beriman, kita minta ampun daripada Allah. Lepas kita ampun segala dosa Allah, dan minta ampun pula segala dosa, tempat dapat dosa tadi dia maafkan semuanya. Dan kita minta yang ketiga, ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami bersama-sama dengan orang yang baik. Kemudian kebaikan orang yang beristighfar, tuan-tuan sekalian, dia cepat sedar ketelanjurannya. Dia cepat insaf sejauh mana perbuatan dia itu silap atau tidak. Orang yang tak pernah mengaku salah, dia tak pernah mengaku silap, ni orang ego. Biarlah undang-undang dunia ni orang tak nak mengaku salah, sanggup ambil lawyer sampai berjuta ringgit untuk membela diri, itu soal lain. Saya tak nak cakap tajuk tu. Tapi tentang Tuhan, kita minta ampun dan minta maaf, walaupun kita kata aku tak pernah buat salah apa pun, itu pendapat kita, tapi sikit Tuhan bukan macam itu. Anak yang baik, dia akan tetap minta ampun dan minta maaf kepada mak bapaknya walaupun tanpa sebarang salah. Cakap tadi pun minta ampunnya bahaya, minta ampun maknya, lepas tu baru bercakap misalnya. Anak yang baik, walaupun mak bapak kata engkau tak buat salah apa pun, tak kira. Ini kita dengan Allah. Tuhan kata begini, sikap orang yang macam tu, dia sedar diri dia. Tuan-tuan baca surah Ali Imran yang tadi juga 135. Yang tadi yang ni 135, yang tadi 193 tempat lain. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Orang-orang yang beriman ini dalam ayat tu menceritakan orang Allahu akbar. Orang yang beriman ini dia cepat insaf apabila mereka buat maksiat atau mereka menzalimi diri sendiri. Bagi Islam ni, orang buat maksiat tu mereka menzalimi diri sendiri. Apa maksud? Dengan maksiat tadi mendedahkan dia kepada neraka. Itu makna menzalimi diri sendiri. Kalau di dunia ni dia terdedah kepada jail, tu termasuklah.
terdedah kepada maruahnya, jatuh dan sebagainya. Tapi di sini maksudnya dia menzalimi dirinya ialah dia mendedahkan dirinya untuk diumbankan ke neraka sebab dia buat maksiat. Tapi orang yang beriman, dia buat maksiat, Tuhan kan mana siapa boleh jamin siapa yang tak pernah buat maksiat walaupun dia beriman. Tetap dia buat sikit sedar atau tidak saja. Tetapi zakarullah, cepat-cepat mereka ingat Allah. Ini sikap terbaik. Nak jamin kata kita tak pernah buat salah, itu pembohong. Nabi pun yang buat salah, tak pernah buat salah pun dia minta maaf. Ini kan kita. Tetapi cepat-cepat mereka ingatkan Allah yang macam ini. Fastaghfaru li dzunubihim. Dia ingatkan Allah, lantas dengan segera mereka minta ampun daripada Allah. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Sebab mereka kata, siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah? Tidak ada orang lain yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka pula tidaklah terus kekal dengan perbuatan maksiat itu. Dalam keadaan mereka sedar, mereka berhenti. Maknanya apabila dia dah sedar, dia ingatkan Allah, dia minta bertaubat, dia minta ampun, dia taklah stubborn untuk terus degil untuk nak buat perbuatan itu. Kalau tidak, sama dengan orang bukan Islam. Dia tak payah sebut agama Kristian. Upacara ampun dosa dibuat setiap kali bayar dan sebagainya. Tapi lepas-lepas tu immediately pergi buat dosa pula sebab untuk minta ampun tu depan bayar duit. Ini bukan Islam. Islam apabila kita insaf, kita minta ampun dan kita bertobat, kita tidak lagi kekal dengan perbuatan itu. Kita berubah perangai kita. Kemudian tuan-tuan sekalian, apa kebaikan orang yang buat taubat dan istighfar macam ini? Kebaikan cukup banyak. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Furqan ayat 70. Saya buat authority semua ni. Apa pasal ni, surah ni pun banyak guna. Tempat saya setiap pagi saya bagi tazkirah 15 minit. Tuhan sebut dalam surah Furqan, Al-Furqan 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang yang buat salah ini Tuhan ampun dosanya apabila dia bertobat, kecuali orang yang bertobat, dia beriman. Yang kedua, lepas tu dia buat baik amalan yang soleh. Lepas dia bertobat, dia beriman semula. Bermakna waktu dia buat maksiat tadi, imannya telah longgar. Sebab ada hadis mengatakan seseorang tu dia tak mencuri kalau waktu dia mencuri jadi dia beriman. Dia tidak berzina kalau waktu dia berzina jadi dia beriman. Dia tidak minum arak kalau waktu dia minum arak dia beriman. Bermakna secara tak langsung waktu buat perbuatan maksiat tadi imannya telah lemah atau gugur. Itu maksudnya. Maka dengan sebab itu apabila dia bertobat, dia beriman semula seolah-olahnya begitu. Dia meneguhkan semula imannya dan dia buat baik. Dia buktikan keimanannya. Orang-orang ini Tuhan gantikan, ini yang penting ni, Tuhan gantikan maksiat yang dia telah buat dulu ni. Oleh sebab dia bertobat, Tuhan gantikan tempat itu dengan kebaikan. Ini lesen besar. Maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita jangan bimbang. Kita kata kita buat ibadat sikit, kita buat gitu sikit. Jangan kita buat matematik moden. Ini bukan matematik moden ni. Kita kena fikir, kalau kita buat ibadat sikit pun kita dah bertobat banyak. Tempat yang kita taubat tu, maksiat yang telah kita buat waktu kita jahil dulu ni, Tuhan ampunkan, Tuhan gantikan dengan kebajikan. Jadi maknanya kalau campur kebajikan dengan maksiat kita buat tu 100%, katalah gitu. Yang buat kebajikan mungkin 40%, 60% lagi maksiat. Tapi kerana kita bertaubat dan Tuhan terima taubat tu, tempat 60% dia hapus kira dan semuanya dicatatkan dengan kebajikan. Itu maksudnya. Jadi kerana itu, jangan boleh kita nak banyak buat kebajikan ni. Aku nak berzikir tak berhenti, aku nak bertasbih tak berhenti. Itu tak apa, itu cara dia. Tapi bukan begitu. Yang terpenting sekali ialah kita banyak bertaubat dan kita beristighfar, dan kita jangan ulang lagi dah benda tu. InsyaAllah tempat tu semua digantikan dengan kebaikan. Walaupun kita tak berzikir, walaupun kita tak bagi derma banyak-banyak. Itu maksudnya. Itu saya nak katakan, step yang kedua ini, kita beristighfar dan bertaubat, Tuhan gantikan tempat itu dengan kebaikan. Dengan syarat kita bertaubat dan kita teguhkan semula iman. Kita buat pula kebajikan-kebajikan lain kalau kita nak buat.
maka orang ini Tuhan gantikan. Jadi iman ni tuan-tuan sekalian, Tuhan sebut pada ayat lepas tu, ayat yang ke 70. Ayat yang ke 71, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Siapa yang telah bertaubat mengikut ayat yang 70 tadi, iaitu dia bertaubat, dia beriman, dia buat baik dengan penuh yang baik. Mari ayat dia pula, dia beriman, dia buat baik. Bermakna iman seperti tadi, dia buat baik. Apa buat baik di sini, apa maknanya? Membuktikan yang dia telah berubah. Jangan cakap taubat buat lagi, taubat buat lagi. Membuktikan dia telah berubah betul-betul. Sebab itu orang yang betul-betul bertaubat, saya banyaklah tengok, sebelum pergi ke Mekah, dia tu memang orang jahat lah, orang zaman. Saya di kampung-kampung saya pun ada orang macam ni, kaki penyamun, kaki mencuri, apa semua, zaman-zaman waktu Jepun, waktu permulaan kita mereka. Tapi apabila dia berubah masa tua, berubah sungguh-sungguh, kita sebut di depan dia maksiat-maksiat tu, dia menangis. Setelah dia pergi ke Mekah, dia balik. Kalau taubat, Tuhan terima yang macam itu. Bermakna dia telah buktikan dia telah berubah dengan pergi Mekah tadi. Dia berubah dengan tingkah lakunya. Sebab tu dia bertaubat, dia buat baik. Dia buat taubat, dia buat baik. Buat baik sebagai bukti perubahan dia. Sebab itu kalau seorang isteri yang baik, dia nak buktikan kata dia sayang isterinya, tak payah darling I love you 1000 kali, tak payah. Itu lakonan dia. Tak payah kata darling, tak payah kata apa. Berubah perangai, dia buat baik betul, dia bertanggungjawab, dia tak nak bohong isterinya, dia love betul-betul, dia tanggungjawab semua perkara tentang maslahatan isterinya dia jaga betul-betul. Tak payah kata I love you 1000 kali, sebab dia telah membuktikan cintanya. Ya tak? Tapi ada orang moden ni memadai dengan darling I love you, bagi bunga, tak kira happy birthday, tapi di belakang ni, di belakang tabir orang lain pula. Ini lakonan dunia. Bapa mak saya tak pernah kata yang, dia panggil mak hang, pak hang aja. Bapa mak saya hidup hampir 50 tahun bersama sehingga mak saya mati. Tapi setiap kali nak makan, kalau mak saya tak makan lagi, dia tak makan. Hampa makan dulu, aku nak makan, mak hang tak lagi. Atau mak saya pula, kalau bapa saya tak ada dah, bapa tak balik kerja lagi, dia nak makan dengan anak-anak, jangan makan habis-habis numpak, tak makan lagi, dia ambil letak asing. Itu apa yang saya tengok. Banyak lagi yang lain. Jadi dia telah membuktikan kasih sayang mereka suami isteri, cinta mereka dengan perbuatan, walaupun mulutnya pak hang mak hangnya. Tapi orang sekarang ni darling I love you, tetapi kincu mulut baju orang lain. Jadi tuan-tuan tengok. Jadi ini pembuktian kepada amal ibadat kita, taubat kita, mesti kita buktikan dengan perubahan sikap melalui memperelokkan amal ibadat. Orang kata berubah betul-betul macam pergi Mekah tu. Itu bukti taubat kita, insya-Allah diterima. Masuk step ketiga atau keempat. Ketiga. Tuan-tuan sekalian, ya, saya salah penjelasan tadi. Yang pertama, yang kedua tadi ialah keampunan daripada Allah. Tak. Yang ketiga ialah kita menyedari kita buat salah itu. Itu yang ketiga. Isi saya dah masuk, cuma saya tak beritahu point. Jadi yang ketiga tadi, kita menyedari ayat yang kita telah buat kesalahan tadi, iaitu apa-apa bila mereka buat salah, mereka sedar dan mereka ampun. Itu menyedari. Sebab menyedari buat kesalahan ni bukan semua orang, tuan-tuan. Dia buat salah, dia tak mengaku lagi. Dia buat salah terang-terang, dia tak mengaku. Tak apalah, undang dunia tak nak mengaku, itu soal lain. Tapi dengan Tuhan kita mengaku itu lebih cepat. Itu langkah ketiga yang saya dah baca ayat-ayatnya tadi, ya. Sorry, ya. Ini yang keempat. Yang keempat, setelah kita melalui proses yang pertama, kita mentauhidkan kita, hidup kita penuh dengan tauhid, amal ibadat kita tidak terganggu sedikit pun dengan syirik. Itu yang pertama, kan? Itu asas. Yang kedua saya dah sebut tadi, kita kena banyak meminta keampunan daripada Allah. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yang saya bawa tadi, kita menyadari yang kita buat salah tu, kita cepat-cepat ingat Allah dan kembali pada pangkal jalan. Menyadari itu juga satu sifat dalam tajuk muhasabah. Dia bincang khusus orang yang, kalau orang dia nak perubahan, dia buat senarai apa kesilapan yang dia buat terlepas, aku tak nak berulang lagi, ya tak? Kalau dia buat perniagaan pun, dia buat list apa di mana kesilapan dia dan sebagainya.
kita katakan buat secara cek lah ke kehidupan kita. Maka masuk pada yang keempat. Yang keempat, setelah kita melalui 3 proses tadi, proses mentauhidkan Allah dalam amal ibadat yang sempurna, proses kita banyak beristighfar kepada Allah, proses yang ketiga kita cepat menyadari sebarang kesalahan yang kita buat, kita insaf dan kita bertobat, yang keempat barulah kita mesti memurnikan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah. Pemurnian ini lahir batin, dia panggil tazkiyah al-anfus, memurnikan jiwa termasuk tubuh badan. Tapi pemurnian tubuh badan, mandi, sabun, lak, apa semua itu tak memadai. Sebab dalam Islam, sebelum nak buat mencucikan tubuh badan secara lahir, menyucikan jiwa lebih diutamakan. Ini yang dipanggil proses pemurnian jiwa. Proses pemurnian jiwa ini ialah antara makam tertinggi dalam pengajian akhlak, dalam bab tasawuf, iaitu menyucikan jiwa daripada semua perangai-perangai yang buruk, mazmumah, terutamanya perangai-perangai buruk yang boleh terjejas kepada syirik, yang boleh pergi kepada syirik, riak, takbur, ujub, besar diri, angkuh, itu boleh menjejaskan tauhid. Dia masuk lagi syirik khafi dia panggil. Kalau setakat kata dia ni keras hati, apa tu boleh tahan lagi, tapi masih dosa besar tu, keras hati. Tapi kalau yang tadi 4 tadi, dia boleh bawa kepada, memang dia jadi syirik khafi, dia riak, buat kerana nak menunjuk-nunjuk pada orang, Tuhan saja yang boleh, itu syirik khafi. Angkuh, takbur, sifat Tuhan, sifat takbur. Ujub, dia perasan aku yang hebat pada orang lain. Dan itu antara 2-3 sifat yang popular tentang sifat-sifat mazmumah secara hati. Dan sucikan, ganti tempat-tempat itu dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Jujur, ikhlas, lemah lembut, ihsan, rendah diri. Ingat, dalam dua-dua sifat ini dia berlawanan, tak boleh pada satu masa ada serentak. Kalau dah ada ujub, tak ada dah rendah diri. Kalau dah ada takbur, tak ada dah tawaduk. Sebab benda tu berlawanan. Kita kuda ada putih hitam, tak ada lah. Kuda ada betul, salah tak ada kan. Tak kena ada betul pun dia, salah pun dia tak boleh. Macam itu. Jadi kerana macam itu, penyucian jiwa yang murni ini langkah yang paling penting untuk kita berada dalam keadaan keredaan Allah sepanjang masa. Tuan-tuan boleh tengok ayat yang selalu dibaca, surah Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan tubuh badan yang Tuhan ciptakan. Tuhan mempercantikkan kejadian manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Sebenarnya ayat ini demi diri manusia, dia tak sebut kata demi jiwa, tapi diterjemahkan ada demi jiwa. Maksud diri sini termasuk tubuh badan, termasuk jiwa. Tapi dalam tempat-tempat lain nafsin tu jiwa. Kita sebutlah demi diri dan jiwa manusia yang Tuhan telah ciptakan dengan penuh cantik. Tidak ada kesempurnaan makhluk-makhluk lain berbanding dengan manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Tuhan memberi ilham kepada jiwa dan manusia yang macam ni, apa yang baik yang dia patut buat, apa yang buruk yang dia patut elak. Mana Tuhan bagi akal pemikiran, dia boleh pilih yang mana baik, yang mana buruk untuk dia pilih. Ini ada pada manusia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, memilih baik buruk ni bukan mesti ada ijazah PhD, bukan mesti masuk universiti. Orang kampung yang tak pernah mengaji buta huruf pun baik. Mak saya dengan bapak saya tidak ada pengajian pun, boleh katakan hampir macam buta huruf lah orang dulu-dulu, tapi dia mempunyai nilai-nilai hidup yang cukup memukau saya. Orang pengajian tinggi pun kadang-kadang tidak punya nilai-nilai hidup macam itu. Ya tak? Jadi nilai-nilai hidup murni ni tidak bergantung pada pengajian tinggi, sebab Tuhan telah memberi ilham kepada jiwa yang murni tadi untuk dia pilih yang mana yang baik, yang mana buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia dalam memilih ini bergantung kepada kebijaksanaan seseorang itu. Kalau yang ikhlas, jujur, qad aflaha man zakkaha, maka akan berjayalah, pasti berjaya orang yang telah berjaya menyucikan jiwanya.
Orang yang berjaya menyucikan jiwanya dengan sifat mahmudah, menghindarkan jiwanya daripada perangai-perangai yang mazmumah, berjayalah orang itu. Berjaya sini, berjaya secara dunia, secara akhirat. Bukan berjaya dunia saja. Kalau berjaya dengan tipu daya tu, mungkin orang puja dia kerana dia berpangkat begitu begini, tapi Tuhan marah pada dia. Bahkan orang yang mengetahui sejarah hidup dia pun mungkin, malah aku tahu dah dia tu. Itu di dunia. Tapi dia berjaya di sini, berjaya yang tulen di dunia dan di akhirat, kerana ketulinan jiwa dan hati dia. Wa qad khaba man dassaha, maka akan kecewa dan gagallah mereka-mereka yang mengotorkan jiwanya dengan riak, dengan takabur, dengan angkuh, dengan bekeng. Ghalizul qalbi itu sikap bekeng. Bekeng ni terkenal sangat, orang tak boleh nak bonding dengan dia. Ada orang-orang tertentu yang dalam hidup saya tengok, dia menjadi pengurusi surau masjid tapi bekeng. Apabila bekeng tak boleh bonding, tak boleh buat apa pun payah. Bekeng ni memang suami pesakit jiwa. Itu sifat-sifat buruk, tapi kadang-kadang dia tak sedar. Jadi gagallah orang yang punya sifat-sifat buruk macam itu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, proses ini, proses pemurnian jiwa ini, proses yang cukup kritikal untuk kita betul-betul menghayati kehidupan Islam yang sempurna. Jadi setelah kita tamat di situ, saya pun tak nak pergi banyak-banyak, barulah kita masuk step yang terakhir, yang kelima. Barulah kita memperbanyakkan amal ibadat secara actual, secara perbuatan. Nak beri derma banyak, nak sedekah banyak, nak buat kebajikan-kebajikan. Buatlah dengan sempurna-sempurnanya. Bahkan waktu yang pertama tadi pun dia kata, kamu dalam menyembah Allah, maksudnya menyembah Allah tadi melakukan ibadat. Melakukan ibadat ada dua jenis. Ibadat khusus, sembahyang, puasa, zakat ni. Ibadat umum, apa saja yang kita buat baik kerana Allah, apa saja yang jahat yang kita tak buat kerana tegahannya, semua dipanggil ibadat. Mesti ibadat itu anchornya ialah keikhlasan kepada Allah, berteraskan tauhid. Jadi waktu tu banyaklah amal ibadat yang kita nak buat. Sama ada nak itu pulang. Dalam konteks ini kepelbagaian ibadat tu cukup membantu kita. Kalau tuan-tuan tengok banyak kitab-kitab yang ditulis oleh banyak-banyak tokoh, antaranya oleh Dr. Qardawi. Dia kata al-ibadatu tasi'ul hayata kullaha. Ibadat itu merangkumi seluruh kehidupan kita. Sebab itu saya nak nasihatkan, jangan kita mempertikaikan orang ini dia nak buat benda ni, wiridnya, kawan ni duk mengajar agama aja buat tak punya. Jangan compare. Benda ni tak sama. Sebab ibadat tu terlalu luas maknanya, bergantung kepada siapa yang ada modal lebih dia nak berkecimpung. Misalnya saya ni ada sikit ilmu, maka saya mengajar banyak-banyak. Ada orang yang pandai bahasa Inggeris, dia bagi kelas sukarela bahasa Inggeris anak-anak bangsa dia, silakan. Ya tak? Ada orang dia nak bagi ni voluntary punya training anak-anak muda yang menganggut ni, dia silakan, ibadat semua tu. Tetapi dalam konteks ini kena letak priority. Jangan pakai buat sembrono gitu. Iaitu apa prioritinya dalam ibadat ini? Dalam sistem dia panggil fiqhul awlawiyat, fiqh keutamaan. Prioriti ni mesti dibuat. Kalau tidak, tak ikut prioriti, nanti orang naik pokok, dia ikut ranting, dia tak ikut perdu, nanti jatuh. Jadi dia kena ikut dia perdu pokok betul-betul, lepas tu naik step-step baru betul. Keutamaan dalam ibadat mesti ada lah. Jangan bagi derma banyak-banyak, zakat tak bagi, tak betul lah tu. Pergi umrah banyak kali tapi bantuan anak yatim wakaf tak buat, tak betul lah kan. Jadi banyak macam ni. Jadi dia terus syok pergi umrah. Ada orang tanya saya tentang pergi kali banyak umrah ni, boleh tak boleh ustaz? Saya kata boleh, tak ada masalah, pun sunat, tapi hutang bayar tak? Hutang kawan, ni timbul masalah. Hutang kawan duk tunggu-tunggu dah, tiba-tiba dengar-dengar pergi umrah, janji aku nak bayar hutang 2 minggu lagi tak bayar. Ini tak betul lah. Ibadat macam itu, ialah bukan saya kata nak tertolak. Masalahnya pergi umrah tu sunat, bayar hutang kawan tu wajib. Banyak orang bagi buat kerja-kerja welfare banyak tapi tak solat. Tak boleh. Sebab solat tu, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang tu tiang agama. Siapa yang tak sembahyang, runtuh agama. Dia kata minyak dengan air tak campur. Ini bukan masalah minyak dengan air ni, masalah Tuhan terima atau tidak. Dia buat rakyat buruk macam tu payah.
Jadi ingatkan, itu priority mesti. Ada pernah saya dengar orang-orang yang berkerjaya. Ni zaman-zaman saya muda-muda dulu lah. Saya tak nanti sebutkan ni orang yang berkenaan dia, tapi kita sebut umum. Isterinya bekerja, dia bekerja. Isterinya mengadu kata dia tak nak tengok duit suaminya. Sebab suaminya ada aktiviti lain. Suaminya ada kuat persatuan, macam duit suaminya tak tahu. Jadi duit gaji dia habis tanggung nafkah keluarga. Ini kerja apa ni? Tapi isteri ini jenis patuh, tak nak bising-bising, ikut. Tetapi si suami tadi mungkin dia yakin dia buat ibadat sebab dia buat berbagai welfare. Tapi nafkah tu wajib ke atas dia. Sebab nafkah ni, tuan-tuan sekalian, saya buat tazkirah semalam je. Kalau isteri kaya pun dia kena bagi nafkah walaupun dia miskin. Kalau dia tak mampu, dia kena berhutang pada isteri dia. Dia tak boleh nak suruh nak bagi kepada isteri. Ya tak? Melainkan dengan sukarela isteri dia nak bagi, tak apa, dengan penuh muncul yang kita selalu buat. Tapi kau dengan terbeban, jangan sekali-kali. Tapi ada orang macam itu. Kadang-kadang latar belakang pengajian Islam pun ada yang macam itu. Jadi keutamaan dalam buat ibadat ni untuk diterima kena ikut priority, ranking dia kena kira. Ranking dia apa dalam ibadat? Yang pertama sekali apa yang panggil wajib, tidak ada kompromi atau fardhu ain. Jangan pun kompromi. Terutamanya rukun Islam yang 5 itu. Itu keutamaan, wajib. Lepas tu diikuti dengan sunat. Jangan utamakan sunat, wajib terbengkalai. Mak bapak dia tak peduli, dia dahaka tapi dia buat baik dengan orang lain, tak boleh. Ya tak? Dengan orang bukan main, tapi dengan mak bapak nak balik tengok pun tak sempat. Bahkan tengking gitu gini. Banyak orang macam itu, double standard. Ranking ni kena ambil kira. Saya ni anak-anak saya pun nasihat yang itulah. Jangan main logik akal je. Nak buat baik jangan pakai logik akal. Logik akal tu dunia punya. Islam dia letak ranking. Dalam suruhan Tuhan, wajib dan fardu tu asas. Lepas tu diikuti dengan sunat. Tegahan pula, yang haram itu asas. Lepas tu diikuti dengan makruh. Haram pula ada rankingnya. Ada dosa besar, dosa kecil. Dia nampak tak? Kena utamakan dosa besar dulu. Dahaka dosa besar ada 7 atau 8 hadis kata tu. Dahaka ibu bapa, makan harta anak yatim, apa lagi? Lagi di medan perang. Tuan-tuan baca, tuan-tuan tahu semua benda tu kan? Itu ku utamakan dulu, kena jangan buat. Lepas tu diikuti dengan dosa-dosa kecil. Jadi ranking ini diambil kira. Tetapi makna ibadat tadi meluas, merangkumi seluruh kehidupan tadi tetap on. Iaitu kita boleh buat ibadat ikut gaya tersendiri, tapi dengan menghormati senarai keutamaan. Jadi itu asas. Jadi sebagai rumusannya, kita tak nak kalau dia seronok dengan sesuatu kononnya dia beribadat, tetapi bergelombang dengan unsur-unsur yang tidak menentu macam ini. Unsur syirik ada, kerana dengan berbagai-bagai kerana, bukan kerana Allah. Takut seperti Tuhan sebut, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Mereka mengaku beriman, surah Yusuf ayat 106. Mereka beriman, tapi kebanyakan Tuhan kata apa yang mereka beriman tadi, mereka tak beriman betul-betul dengan Allah, kecuali mereka ni banyak melakukan syirik. Dia sangka dia beriman tetapi syirik dalam pengertian yang luas. Jangan untuk fikir syirik ni murtad je, syirik ni hanya sembah tokong je, syirik ini mesti menolak Al-Quran. Itu yang global. Ni syirik-syirik kecilan yang kita tak perasan. Kita riak, takbur, kita buat benda kebajikan kerana lain. Sebab benda tu berlaku dengan banyak. Jadi ketulinan tu dah ternapi. Ketulinan dalam ibadat saya dah kata tadi, ikhlas, iaitu tidak ada unsur-unsur yang macam itu. Dan yang kedua, menepati hukum syarak. Jadi kalau terganggu benda itu, maka ketulinan ibadat tadi tak berlaku. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, sebagai rumusan yang saya nak cakap pada hari ini, dengan 5 step yang baik ini, sebab ini saya sendiri yang membuat fikiran, bukan ada kitab tertentu yang menyebutkan ada 5 tu. Cuma setelah saya fikir dengan elok, maka saya cari ayat-ayat Quran mengesahkan pendirian ini. Bukan saya kata ada kitab sebut 5 macam Dr. Asyik sebut, tidak. Benda-benda begini bukan kata saya ijtihad, saya tak layak pun nak berijtihad. Cuma setelah saya renung banyak, saya kaji banyak-banyak, saya letak 5 ini sebagai senarai untuk keutamaan bagaimana kita nak hidup menjadi seorang Islam yang baik. Jadi saya carilah ayat-ayat Quran yang menjurus ke arah itu. Ini bantuan kita kitab lah. Kitab ni kata begini. Jadi ini saja tuan-tuan sekalian.
yang saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan pada hari ini. Saya harap sikit sebanyak apa yang saya dah sampaikan ini boleh membantu kita bersama, saya, isteri saya berada situ, dan keluarga kita dan kawan-kawan kita, untuk meningkatkan kualiti kita sebagai hamba Allah melalui kita menguatkan tauhid kita dengan tidak mensyirikkan dia, dan kita jelmakan ini dalam amal ibadat kita yang tidak langsung terjejas dengan kerana unsur-unsur yang di luar daripada tauhid. Lepas kita dah macam itu, kita jamin macam itu, kita pastikan begitu. Jadi nak jamin supaya tidak berlaku syirik, kena belajarlah bab tauhid ni juga. Jangan tak belajar langsung, terutamanya ulasan-ulasan mengenai syirik. Lepas tu diikuti kita banyak beristighfar. Banyak beristighfar ni sebagai lesen. Kalau Tuhan terima istighfar itu, taubat kita tu, Tuhan apa? Hapus kira segala catatan maksiat tu, walaupun dosa besar, kecuali jangan syirik je. Syirik pun untuk akan datang Tuhan terima balik, tapi yang lepas tu kena qada lah semua. Bukan senang nak ganti. Itu yang menjadikan kita jalan pintas untuk membanyakkan pahala, iaitu kita banyak bertaubat. Taubat kita Tuhan terima, Tuhan ganti kebaikan. Saya pernah kata tajuk ni jalan pintas untuk membanyakkan pahala. Yang ketiga, kita berbanyak bermuhasabah, kita banyak menyadari segala kesalahan-kesalahan yang kita buat. Maka kita cepat-cepat insaf, kita cepat-cepat bermuhasabah, dan cepat-cepat kita beristighfar. Yang keempatnya, kita selalu kalah memurnikan jiwa kita dengan sifat-sifat mahmudah, terutamanya sifat-sifat hati, dan jauhkan sifat-sifat mazmumah yang tercela, yang takbur, riak tadi. Itu pembersihan secara hati. Pembersihan secara lahir mudah je lah, pakai cantik-cantik, baju cantik-cantik, tidak ada kekotoran apa-apa, dan pergaulan kita dengan orang pun baik. Sebab kebersihan ni perbuatan pun dikira kebersihan juga. Kita basuh pakaian kita elok, pergaulan kita dengan orang pun elok, muamalat kita dengan orang pun elok. Itu kebersihan secara luar. Dan setelah melalui proses itu, marilah yang kelima tadi, saya kata tadi, yang kelima tadi apa dia? Kita banyakkan amal ibadat kita dengan memenuhi ciri-ciri ini. Sebab itu tuan-tuan tengok, kata Qardawi dalam kitabnya, dalam Al-Quran tidak kurang daripada 70 tempat yang Tuhan gandingkan amanu wa amilus solihat. Mereka beriman dan mereka buat baik. Tak kurang 70 tempat. Dia yang kata, bukan saya kata ni. Amanu wa amilus solihat. Mereka beriman dan mereka buat baik. Itu kalau plural. Kalau singular pula, amana wa amilus solihat, macam ayat-ayat yang saya baca tadi. Dia beriman dan dia buat baik. Kalau itu kalau single. Kalau dia pula sebagai orang yang ketiga tu, ya'malu yu'minu wa ya'malu solihat. Dia beriman dan dia buat baik. Kalau amanah perseorangan, atau amantu billah, saya beriman dengan Allah, wa amantu solihan billah. Jadi ingat sebab itu tuan-tuan sekalian, gandingan dalam Al-Quran yang begitu banyak tentang beriman dan buat baik, inilah dalam skop yang lebih luas yang saya ulaskan tadi. Buat baik yang macam mana, dan kita nak macam mana hidup, kita nak bertindak macam mana supaya kita berada betul-betul di atas kehendak roh dan semangat Islam berteraskan Al-Quran dan hadis. Jadi saya minta maaf segala salah silap daripada saya, yang benar itu daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin walhamdulillahi rabbil alamin.